Tidur malamnya di lambung ombak, suluhan cahaya bulan serta lampu kecil. Bot adalah rumah mereka. Semua ini demi sesuap rezeki dan kelangsungan hidup. Itulah ungkapan kehidupan seorang nelayan setiap kali enjin bot dihidupkan. Detik 4 pagi, beginilah suasana di jeti Pulau Kambing, Kuala Terengganu. Ia antara beberapa jeti nelayan di bawah seliaan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia atau LKIM. Beberapa bot pukat tunda telah memulakan urusan perniagaan setelah 4 hari berada di laut lepas. Tauke bot, nelayan dan juga peraih sibuk dengan urusan masing-masing. Disebabkan kemampuan bot pukat tunda memukat hingga puluhan batu nautika, semestinya hasil tangkapan agak lumayan. Bila bercakap mengenai industri perikanan negara, Terengganu adalah lokasi utama sejak dahulu lagi. Kepentingan sektor perikanan dan sumbangannya terhadap ekonomi negeri tidak boleh disangkal. Pekerjaan sebagai nelayan pula adalah warisan sejak beberapa generasi, antaranya pemilik bot dan nelayan Sabri Abdul Hamid. Bot ni daripada arwah ayah saya tinggal dulu. Jadi warisi daripada arwah orang tua dulu. Dulu masa ayah saya dululah ada yang LKIM punya king untuk nelayan ni dia bayar ansur-ansur. Jadi arwah ayah saya ni dapat satu bot. Lebih kurang nilai saya rasa 30-40 ribu macam tu je lah dulu. Sekarang ni memang bila kita dah dapat bot ni, bila ayah dah meninggal tu, kita lah yang jaga bot ni. Pasal keluarga suruh kita yang jaga. Biasa kebanyakannya sotong lah. Kalau ikan tu tak banyak mana lah. Dia yang ada harga ni sotong je lah. Pukat tunda kalau tak ada sotong memang mati. Nelayan ibarat nadi hidupnya. Laut adalah taman permainan Sabri sejak kecil lagi. Seluas hamparan lautan, begitulah saujana rezeki di dasarnya. Ikan, sotong, udang dan ketam antara hasil tangkapan yang didaratkan. Ia bergantung kepada sejauh mana zon pukat dilabuhkan. Dia ikut pada peringkat zon dia. Kalau zon B ni, dia pergi sampai ke 5 batu nautika ke atas. Kalau zon C, 12 batu ke atas. Kalau C2 tu 30 batu ke atas. Biasa bot saya ni pergi 1 minggu. Lebih kurang 8 hari macam itulah. Dalam laporan LKIM tahun 2018, nelayan Terengganu sahaja telah mendaratkan kira-kira 50,000 tan metrik hasil laut. Bagaimanapun kuantiti dan juga saiz tangkapan tersebut agak berkurangan sejak kebelakangan ini. Fenomena ini menimbulkan kegusaran ramai pihak, terutamanya golongan nelayan. Jumlah tangkapan sekarang dulu mudah. Sekarang ni kau payah kerana kau sakkan karang apa kerana nelayan asing masuk ni buka tunda di Anang. Dulu kita buat bot pacing. Sekarang ni bot pacing ikan pacing tu payah kerana karang-karang pun rosak Kita buat bot risi ni tepi-tepi jalan 40 batu 50 batu. Berkongsi cerita, Azmi Abu Bakar telah menjadi nelayan hampir 20 tahun. Berasal dari kampung seberang takir Kuala Terengganu, Azmi akan bermalam di laut selama 4 hari dalam seminggu. Fokus tangkapannya adalah ikan kerisi, kembung dan kerapu. Ini kerana dia hanya menggunakan pancing dan bubu. Anggarang lah lebih kurang kalau tengok musim sotong lah. Kalau musim biasa tu kurang lah. Kalau musim sotong daripada bulan 3 hingga ke bulan 10 tu kadang-kadang keseluruhan sotong tu bolehlah 700-800 kilo macam tu lah. Atas hasil tangkapan tak kira, tak tentu lah nelayan. Ada, tapi hak dia 8 hari memang kena masuk lah. Musim bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 9 tu start dah nak kawan-kawan mudah dah ikan. Langit tidak sentiasa cerah. Rezeki juga bukan selalunya mewah. Kekurangan populasi ikan semakin dirasai. Apapun situasinya, kudrat dan titisan peluh dihambakan di atas bot, memecah badai demi rezeki keluarga. Berbagai cabaran pula terpaksa diharungi.
Sebagai nelayan, cabaran musim tengkujuh tu je lah. Pasal Terengganu ni dia ada musim tengkujuh dalam masa 4 bulan. Start pada bulan 11 sampai bulan 2. Itu je lah cabaran yang ombak besar tu je lah. Bahaya masa tak bahaya, tapi nak cari rezeki ni pasal lah. Ada hasil banyak, ada hasil kurang. Penuh pun dah lepas belajar apa. Ikan sumber protein utama dalam diet harian manusia. Setiap hari, permintaan ke atas hasil laut ini semakin meningkat. Hasil laut yang didaratkan di jeti Pulau Kambing juga akan dipasarkan ke kawasan lain walaupun pada harga yang tidak menentu. Harga tengok musim lah. Kalau kata musim tengkujuh tu, bila bot-bot kecil tak keluar tu, harga tu boleh naik sikit lah. Ada kalau ikan banyak, mogok sikit. Kalau ikan payung, mahal sikit. Macam tu lah. Sekarang kita akak kat sini, tu tokel dah ganang tolong jual. Itu dah cara dah. Setiap tahun pihak kerajaan telah memperuntukkan jutaan ringgit untuk memajukan sektor perikanan menerusi belanjawan negara. Ia bakal memberi faedah kepada ramai pihak, terutamanya kepada golongan nelayan yang begitu sinonim dengan kehidupan kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Itulah rintihan dan keluhan nelayan pesisir pantai. Semuanya akan dirungkai selepas ini. Di pesisir pantai Tok Jembal, Batu Rakit dan Kampung Seberang Takir, antara perkampungan nelayan yang popular di daerah Kuala Terengganu. Kebanyakan penduduk di sini adalah nelayan pesisir pantai yang akan turun ke laut pada setiap hari kecuali di musim tengkujuh. Perkampungan kecil ini dihuni hampir 5,000 nelayan Bumiputera yang telah dilesenkan. Begitulah besarnya industri perikanan di negeri Terengganu selain pertanian dan pelancongan. Ketika suasana jeti Pulau Kambing semakin sepi di waktu siangnya, lain pula di sekitar pantai Tok Jembal, Batu Rakit dan juga di sekitar Seberang Takir. Kepulangan nelayan sekitar jam 1 petang dinanti oleh pembeli yang mahukan ikan segar dengan harga yang murah. Selalulah datang sini, boleh kata setiap minggu dalam 2 atau 3 kali sehari lah. Saya akan datang dulu tengok keadaan kan. Kalau ada memang confirm saya akan belilah terus sebab kat sini fresh. Jadi memang semua orang memang nak. Kadang 3 hari sekali. Tapi kalau sekali beli memang banyak lah sini. Pasal dia ikan fresh. Mata hitam tu. Tu yang tak tahan tu. Kalau duduk lama lagi banyak angkut. Di sini memang segar. Saya suka sini lah. Pasal kita sebi juga tempat-tempat ni. Tapi yang ni nampak murah sikit lah. Terdapat berbagai cara golongan nelayan ini menjual hasil tangkapan mereka terus kepada pelanggan. Tanpa menggunakan khidmat peraih, keuntungan jualan pastinya lebih. Harga kat sini memang jauh beza lah sebab kat sini kan nelayan kan dia kira macam harian. Jadi harga tu jauh lah beza dengan pasar yang kita pergi biasa. Selalu ikan kerisi kan, kembung ataupun tapi biasanya saya akan nantikan sotong sebab benda tu sangat-sangat limited dan sangat fresh. Memandangkan saiz dan kuasa enjin bot yang kecil, mereka hanya memukat di sekitar pesisir pantai. Peralatan menangkap ikan juga hanya menggunakan pukat dan jala. Sehubungan itu, ikan selar, kerisi, kembung dan sotong antara hasil tangkapannya. Tidak kiralah berapa banyak hasil yang dibawa pulang, raut wajah kesyukuran sentiasa dilemparkan. Inilah pekerjaan yang telah menjadi darah daging mereka. Bagi melepaskan lelah selepas berhempas pulas di lautan, pondok inilah lokasi bersembang nelayan kampung Batu Rakit. Pondok rehat ini riuh setiap kali petang menjelma. Sambil bermain dam, berbagai topik disembangkan. Antaranya, alias Ali yang telah menjadi nelayan menangkap sotong selama lebih 50 tahun. Memandangkan pada keadaan hari lah. Tak setiap hari. Kalau rezeki tu ada, ramailah yang pergi. Ya, kalau macam sotong kurang ya, dia orang tak berapa pergi kau. Kekurangan sumber akuatik akibat pencemaran
Gangguan nelayan asing dan juga penggunaan pukat tunda yang melampau turut menjejaskan bilangan hari nelayan ke laut. Biasa kalau seminggu kalau ada rezeki mudah, dia akan pergi 4 hari, 5 hari seminggu. Kadangnya kadang-kadang penuh. Kalau rezeki sotong tak banyak, kadang-kadang 2 hari, 1 hari gitu je lah. Sotong pula menjadi hasil tangkapan utama nelayan kecil kerana harga jualannya yang mahal. Biasanya turun pagi pukul 6 atau 6.30, balik pukul 1, pukul 2 balik lah. Kawasan sekitar 15 batu nautika daripada darat. Pendapatan ke laut tidak menentu. Mereka seolah akur terhadap rezeki yang telah diaturkan dan juga bergantung kepada kerajinan. Dari segi pendapatan, kalau kira orang nelayan ni tu terpulang pada kerajinan dia lah. Kalau dia malas, tak ada lah kalau malas. Kalau rajin tu, kalau nak cari RM100, RM150 sehari tu, boleh dapat lah. Sejak dahulu lagi, kemiskinan dan nelayan berpisah tiada. Ia senario yang telah menghantui nelayan sejak beberapa tahun, apatah lagi sejak kebelakangan ini. Bagaimanapun ini tidak mematahkan semangat anak muda, Abdul Latif Abdul Halim yang berusia 30 tahun memilih untuk meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai nelayan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak muda kelahiran Batu Rakit ini telah didedahkan dengan aktiviti menangkap ikan sejak remaja lagi. Sepanjang menjadi nelayan, berbagai liku cabaran telah diharungi. Menurut Abdul Latif, rezeki umpama air laut, ada pasang dan surutnya. Umum sedia maklum, nelayan di sekitar kawasan ini tidak ke laut sepanjang musim tengkujuh. Selama 3 bulan bercuti, Abdul Latif akan memanfaatkan masa dengan melakukan kerja sampingan. Kebolehan menjahit pukat yang dipelajari daripada arwah datuknya ternyata tidak sia-sia. Ia juga memberikan sumber pendapatan sampingan buat Abdul Latif. Aku bapak daripada umur 15-16 tahun gitu lah. Aku ikut-ikut macam cuti sekolah ke, ikut-ikut pergi main suka-suka. Arwah toki dulu lah. Belajar ikut-ikut dia ikat buka cara-cara buat ganda, cuba-cuba buat sendiri. Melestarikan kehidupan, berbagai kerja kampung juga dilakukan. Abdul Latif tidak betah duduk diam. Seawal pagi dia akan ke laut. Sekembalinya dari laut, menunaikan pula tanggungjawab sebagai bilal masjid di kampungnya. Di petang hari, menerima tempahan membetulkan jaring dan pukat. Apa sahaja peluang rezeki akan dilakukan seikhlas mungkin. Bukan macam tadi tu dalam 2 hari 3 hari siap. Lalu upah saja dalam RM100. Upah ikat saja lalu macam jual tu dalam 500-600 lah. Biasa kita dak jual panggang. Itu buat sendiri je. Laut ibarat taman permainan Abdul Latif. Melihat ombak di laut, dia telah tahu teknik menangkap ikan yang bakal digunakan, sama ada memukat atau menggunakan bubu untuk menangkap sotong. Itulah kemahiran yang dipelajari menerusi pengalaman. Atau lalu macam muka ni kita tengok kadang arus air derah. Januari arus air pasang surut. Air ni je biasa orang muka ni nak air lembut. Dalam sebulan tu 2 minggu je biasa. Bagian muka lepas tu bagian biasa kita main bawa buk kecil pula. Main sotong. Abdul Latif antara nelayan muda yang mempunyai wawasan. Dia ingin lari dari stigma kepayahan hidup yang dikaitkan dengan nelayan. Pernah mengarungi berbagai pancaroba ketika berada di tengah laut. Ia tidak mematahkan semangat Abdul Latif. Perasaan jadi bosan kita duduk saja. Perasaan jadi tenang je. Duduk pergi laut ni jadi tubuh ada sihat. Jadi lengoh-lengoh. Saya ada kau pernah rajin buk rosak dekat laut. Telefon orang semua ambil. Tunda di buk. Terpaksa lah kena kita letak sahur. Tunggulah. Ribut tu gede dalam jauh jarak.
Okey, kawasan buat kita biasa main tu kena ribut kita letak sahur, kita tunggulah sampai ribut tu reda. Baru kita balik. Keluhan Abdul Latif, kini sumber rezeki di laut semakin payah. Beza laut sekarang ni makin payah. Kurang lah. Dia kena usaha lebih sikit. Ada macam dulu usaha main-main pun boleh parti lah. Sekarang atas keadaan alat peralatan kita guna. Kena baru semua. Kena pakai semua. Melihat raut wajah Abdul Latif, tersirat kepayahan kehidupan yang dilalui. Rintihan Abdul Latif dan nelayan lain sejak beberapa tahun lalu didengari sekumpulan penyelidik dari Universiti Malaysia Terengganu UMT. Semuanya selepas ini. Terengganu Darul Iman mempunyai keunikannya sendiri. Pembangunan dibina tanpa melupuskan seni tradisi. Selain sebagai pusat ekonomi serta pentadbiran, Kuala Terengganu juga adalah pusat pendidikan negeri. Antara pusat pengajian tinggi yang boleh dibanggakan adalah Universiti Malaysia Terengganu atau UMT. UMT telah melahirkan graduan yang berilmu dalam kajian sains marin sejak Februari 2007 lagi. Moto universiti, terokaan seluas lautan demi kelestarian sejagat, selari dengan matlamat penubuhan universiti ini. Selaku perintis kajian sains marin dan pemeliharaannya, universiti ini secara tidak langsung telah memberikan 1000 rahmat kepada golongan nelayan tempatan, khususnya tenaga utama dalam kajian perikanan. Antaranya, Dr. Muhammad Fazrul Hisam Abdul Aziz, pensyarah Fakulti Perikanan dan Sains Makanan. Okey, skop kajian saya adalah berkenaan dengan fish detection atau mengesan ikan di dasar laut. Kita tengok berapa jumlah stok ikan yang masih ada di kawasan perairan negara, yang itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengkaji tentang tingkah laku ikan dan juga apa kaitannya dengan ekologi perikanan. Dan juga kita juga mengubah suai peralatan perikanan mengikut tingkah laku ikan itu sendiri. Makmal Institut Aquakultur Aquatrop UMT adalah pusat kajian bagi kebanyakan pensyarah dan pelajar universiti ini. Ekosistem laut antara yang terbesar dalam ekosistem bumi. Hakikatnya, ekosistem laut adalah sangat penting untuk kesihatan keseluruhan persekitaran laut dan darat. Apatah lagi bagi golongan nelayan. Bagi pendapat saya, nelayan adalah pemegang taruh utama dalam meneroka sumber perikanan negara. Jadi pihak ini harus didekati dan disampaikan ilmu secara berhemah. Walaupun penyelidik melakukan penyelidikan di makmal atau di mana sahaja, dapatan penyelidikan itu harus sampai kepada pemegang taruh utama ini kerana mereka meneroka sumber perikanan negara yang akan diwarisi oleh generasi kita pada masa akan datang. Sejurus tamat pengajian di UMT, Dr. Fazrul meneruskan pengajian di peringkat Dr. Falsafah di Thailand. Ilmu dan kajian serius dalam bidang perikanan diharap dapat dimanfaatkan nelayan di sekitar Kuala Terengganu. Sekembalinya saya setelah habis PhD, saya cuba mendekati nelayan pada awal-awal perkhidmatan saya. Okey, pada awalnya mereka memberitahu kepada saya yang ikan semakin kecil. Dan bila mereka beritahu saiz ikan semakin kecil, itu adalah tanda berlaku tekanan kepada stok ikan itu sendiri. Beginilah rutin Dr. Fazrul hampir setiap hari. Seawal 5 pagi, dia telah berada di perkampungan nelayan Tok Jembal, Kuala Terengganu. Di kalangan nelayan kampung ini, dialah hero mereka. Beliau tidak kekok untuk bergaul dan berkongsi maklumat dengan golongan nelayan. Pagi ini Dr. Fazrul mengikut bot nelayan untuk meninjau habitat marin di laut sekitar Tok Jembal. Yang nelayan ini pernah terlibat projek ikan pari dengan saya. Projek pemuka ikan pari, dan permit tu diberikan oleh pihak perikanan untuk kita kaji tentang tangkapan sampingan dan kawasan fishing ground kepada ikan pari. Dan kalau nelayan-nelayan yang pernah terlibat dengan saya ni, kita buat tukun, kita kesan juga kawasan fishing ground.
di mana kawasan tumpuan ikan mengikut saiz dan spesies. Tapi yang tu menggunakan alat kita panggil echo sounder atau dalam bahasa Melayu kita panggil penduga gema. Dan kawasan alat tu dia boleh kumpul data dalam bawah air sebanyak mana tempat ikan berkumpul mengikut saiz dan spesies. Kita combine antara echo sounder dan juga peralatan perikanan. Dan dalam masa yang sama kita juga ubah suai peralatan perikanan. Kita cuba dapatkan ikan matang sahaja. Nelayan mempertaruhkan pukat memerangkap ikan setiap kali ia ditebarkan ke laut. Mereka inilah golongan paling relevan untuk mendapatkan segala informasi berkaitan masalah perikanan. Dan dalam masa yang sama berlakulah perpindahan ilmu di antara para penyelidik dan juga nelayan. Kita akan beritahu mereka untuk lokasi-lokasi tumpuan ikan itu sendiri. Lautan terbahagi kepada 3 zon iaitu zon A dan zon B yang dikelaskan sebagai zon pesisir. Zon ini adalah zon penampan untuk anak ikan membesar. Zon C pula biasanya dihuni oleh ikan bersaiz besar. Kesemua nelayan pesisir biasanya akan meneroka laut di zon A dan B sahaja kerana saiz bot yang kecil. Sekarang kalau kita dapati ikan semakin kecil dari tahun ke tahun. Dan apakah sumbangan para penyelidik untuk membantu para nelayan? Dan tanpa kerjasama nelayan dan penyelidik, kita agak sukarlah untuk tahu masalah sebenar. Dan masalah sebenarnya yang mereka hadapi seharian ni agak besar, di mana mereka kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tak tentu. Pencemaran dan pemanasan global juga dikenal pasti antara punca populasi dan saiz ikan semakin mengecil. Ancaman ini terutamanya di kawasan pembiakan anak-anak ikan. Kalau ikut data, sumber perikanan dia ada tempat semakin menaik, ada tempat semakin menurun. Kalau cuba kita tengok dekat kawasan zon A dan zon B ni, dia adalah kawasan penampan di mana ikan juvenil hidup dekat kawasan zon A dan zon B. Zon A dan zon B ni dia kaya dengan plankton. Jadi kawasan ni sepatutnya tak dicerobohlah oleh pukat-pukat yang tidak dibenarkan. Menerusi kajian yang dilakukan oleh Dr. Fazrul, alatan yang digunakan untuk menangkap ikan juga mestilah sentiasa dikemas kini mengikut peredaran masa. Alatan perikanan yang disarankan kepada nelayan pesisir pantai tidak boleh memerangkap anak-anak ikan atau ikan yang belum matang. Ilmu itulah secara perlahan-lahan cuba diajar kepada golongan nelayan di lapangan kajian beliau. Stok ikan tu akan semakin berkurang dekat kawasan ni. Sedangkan zon ni agak penting sebab ikan matang akan pergi ke tengah laut dan kawasan ni adalah ikan kecil saja akan duduk, anak ikan saja. Ramai yang menyangkakan stok ikan ni dia tidak habis. Tak, dia akan habis satu hari nanti. Kalau kita tidak exploit, kita tidak teroka secara mapan. Maksudnya kita kena hanya ambil ikan matang saja. Dr. Fazrul menggunakan ilmu perikanan yang dipelajari di Thailand sebaik mungkin. Sehubungan itu, amat penting pengkaji sentiasa turun ke lapangan kajian. Sebenarnya kita dekat UMT ni kita cuba dekati para nelayan, yang tu yang pertama lah. Yang kedua, kita cuba design peralatan perikanan yang berkesan. Berkesan. Dalam masa yang sama, dia mengurangkan tangkapan sampingan dan juga dia menangkap ikan matang sahaja. Dan untuk design peralatan perikanan ini tak mudah. Sebab kita kena memahami ekologi, tingkah laku dia dan kawasan sekeliling. Dr. Fazrul antara pensyarah muda kelahiran UMT, anak kelahiran Kelantan ini sentiasa bercita-cita tinggi. Semangatnya ingin meningkatkan pendapatan nelayan sentiasa membara. Dikelilingi oleh golongan nelayan setiap hari, berbagai usaha telah dilakukan. Contoh kita design bubu baru, bubu dan pukat. Dalam masa yang sama kita juga cuba design cara untuk tangkap sotong, cara baru. Sebab sumber sotong dekat Terengganu ni dia agak stabil. Jadi yang ni antara pendapatan nelayan yang nelayan boleh ambil lah dari segi ekonomi. Setiap hari yang nelayan boleh teroka adalah sumber sotong lah. Dr. Fazrul memastikan dia berada di laut sehingga tengah hari. Di sebelah petangnya pula, dia akan ke universiti untuk melaksanakan kuliah bersama pelajar UMT. Kehadiran Dr. Fazrul di kalangan nelayan kampung amat dihargai. Keluh kesah, rintihan mereka sentiasa diberi solusi. Menurut Dr. Fazrul lagi, banyak yang perlu dipelajari oleh nelayan pesisir pantai ini.
Kesemuanya untuk memajukan lagi sektor perikanan negara. UMT telah melahirkan wira bagi komuniti nelayan. Pencapaian universiti ini dalam kajian marin dan dasar laut memberi manfaat dalam ekonomi perikanan. Jalinan kerjasama dengan pihak kerajaan dan badan korporat telah merancangkan lagi berbagai kajian marin dilakukan. Antaranya, kajian dalam bidang koral atau batu karang. Penjagaan koral amat berkait rapat dengan populasi dan saiz ikan. Ini kerana batu karang adalah tempat perlindungan kepada ikan, penyu, sotong dan sebagainya. Inilah kajian yang dilakukan oleh Dr. James Tan Chun Hong, pensyarah biologi dan teknologi batu karang UMT. Kajian saya adalah kepada biologi dan ekologi terumbu karang, di mana dari segi biologi saya kaji mengenai reproduksi batu karang, di mana saya tengok bila batu karang menjadi matang, lepas tu bila mereka melepaskan telur-telur mereka dalam air untuk persenyawaan. Dari segi ekologi pula, saya buat kajian tentang ancaman-ancaman yang ada, yang semasa atas terumbu karang. Contohnya ancaman daripada perubahan iklim, seperti pemanasan suhu yang menyebabkan pemutihan batu karang, or what we call coral bleaching. Ada juga ancaman daripada segi haiwan seperti crown of thorns starfish ataupun digelar sebagai mahkota berduri yang mereka makan batu karang. Di Institut Aquakultur dan Aquatrop ini, Dr. James Tan dan pelajarnya melakukan kajian berkaitan tumbesaran dan penjagaan batu karang. Batu karang ataupun terumbu karang merupakan satu habitat yang sangat penting dalam laut. Fungsi mereka sebagai habitat adalah mereka menjadi satu tempat duduk atau rumah kepada haiwan-haiwan kecil seperti terutamanya untuk ikan, udang. So habitat ini dia melindungi juvenile ikan atau haiwan-haiwan lain daripada pemangsa yang besar. Kalau tak ada batu karang atau tak ada terumbu karang, tak akan ada ikan. Di UMT, pelajar juga digalakkan meneroka ilmu lautan tanpa sempadan. Antaranya, pelajar Sarjana Biologi Marin, Putri Nur Syazmimi Zaidi. Saya adalah student master bioresearch dekat UMT ni. Jadi research saya sebenarnya ada 3 eksperimen. Semuanya berkaitan dengan batu karang. So yang eksperimen yang pertama adalah berdasarkan kajian tumbesaran batu karang dekat di dalam laut dan juga di dalam tangki. So kita nak tengok perbezaan tumbesaran sama ada dekat laut lebih cepat ataupun dekat dalam tangki lebih cepat. Dan yang kedua adalah eksperimen berdasarkan feeding. Di mana saya cuba pelbagai jenis makanan dan tengok makanan yang mana yang mempengaruhi tumbesaran kepada batu karang untuk tumbuh lebih cepat. Dan saya menggunakan budu sebagai makanan kepada koral tersebut. Dan yang ketiga, saya buat eksperimen berdasarkan 3D. Selalunya kita cuma tangkap gambar, dia adalah 2D sahaja. Tapi saya menggunakan teknik yang terbaru iaitu menggunakan tangkap gambar 360 degree dan cantumkan gambar tu jadikan 3D model supaya saya boleh monitor ataupun tengok keadaan koral tu by setiap bulan tanpa mematikan koral tu. So macam mana dia tumbuh ke kanan atau ke kiri. Jadi dia dapat tengok secara lebih menyeluruh. Usaha mereka semakin membuahkan hasil. Buktinya dapat dilihat di dasar laut Pulau Bidong, Terengganu selepas ini. Seawal 7 pagi, kumpulan Dr. Fazrul dan Dr. James Tan serta kaki tangan UMT telah bersiap untuk melakukan misi penyelidikan lapangan masing-masing di Pulau Bidong. Bot UMT di Perkampungan Nelayan Batu Rakit sedia membawa mereka mengharungi perjalanan selama 45 minit ke Pulau Bidong. Pulau Bidong, pulau yang menyimpan sejarah yang sangat bermakna. Ia pernah menjadi pusat transit pelarian Vietnam di tahun 1978 hingga 1991. Selepas kem pelarian itu ditutup, pihak kerajaan telah membenarkan UMT
menjadikan pulau ini sebagai stesen Marine University. Antara projek yang telah dilaksanakan UMT di Pulau Bidong adalah pembersihan dasar laut, penternakan koral dan pemasangan tukun. Ianya diklasifikasikan sebagai program konservasi marin untuk meningkatkan populasi ikan. Apa yang saya cuba lakukan bersama dengan para nelayan adalah kami cuba bina tukun. Mini tukun, tukun ni kecil sahaja. Tapi dalam masa yang sama kita cuba harapkan tukun ni akan menjadi habitat pengganti kepada habitat yang telah rosak akibat cuaca atau apa sahaja alatan perikanan yang memusnahkan habitat itu sendiri. Contohnya koral dimusnahkan oleh Pukat Tunda Dasar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, di mana pihak ini telah menceroboh zon perikanan di kawasan A dan kawasan B. Kejayaan paling besar adalah mencipta Galeri Dasar Laut Malaysia, iaitu tapak tukun tiruan yang menjadi taman permainan golongan penyelam dan hidupan marin. Di perairan Pulau Bidong juga menempatkan galeri dasar laut yang pertama di Asia. Dasar lautnya terdapat tukun tiruan, replika gerbang Terengganu, batu bersurat, Tongkolok dan tepak sirih. Pulau Bidong turut menempatkan pusat penyelidikan UMT dan Yayasan Koral Malaysia. Tujuannya untuk menjadi pusat konservasi batu karang dan kawasan pembiakan ikan. Kajian-kajian yang dilakukan di Pulau Bidong yang berkenaan dengan batu karang atau terumbu karang termasuk reproduksi batu karang di mana kami buat kajian untuk mengetahui bila batu karang akan melepaskan telur dan sperm ke dalam air untuk persenyawaan. Setiap tahun, inilah rutin pensyarah dan pelajar UMT. Selain kajian dilakukan di makmal, kerja lapangan juga wajib dilaksanakan. Sumbangan dan tanggungjawab mereka kepada penduduk setempat, khususnya golongan nelayan dalam kajian reproduksi batu karang, juga ejen yang boleh memusnahkan batu karang. Kami juga buat kajian berkenaan dengan pemangsa batu karang. Pemangsanya termasuk crown of thorn starfish yang saya kata tadi, yang mahkota berduri, di mana bila mereka menjadi besar, mereka akan makan tisu batu karang. Ini merupakan satu ancaman yang sangat besar untuk batu karang atau terumbu karang di seluruh dunia. Kajian yang lebih berkenaan dengan perubahan iklim yang saya ada buat kajian dekat Pulau Bidong, termasuk kita kajian tentang pemanasan suhu air laut, di mana ia menyebabkan batu karang meluntur warna atau menjadi warna putih. Dia tak ada warna-warni lagi, or we call it coral bleaching. Dasar laut ini menjadi habitat lebih 3,000 spesies. Antaranya adalah sumber rezeki golongan nelayan. Keadaan laut yang bebas daripada pencemaran membolehkan plankton, iaitu makanan ikan, membiak dengan aktif. Restorasi terumbu karang, or I call it coral reef restoration, yang kami jalankan dekat sini merujukkan di mana kami cuba memulihkan kawasan terumbu karang yang telah musnah disebabkan ancaman-ancaman yang tertentu. Ancaman yang kami ada dekat sini termasuk ancaman daripada ribut. Contohnya ribut pabuk yang berlaku pada awal tahun 2019, di mana ia menyebabkan kawasan-kawasan pulau di Terengganu telah musnah. Termasuk terumbu karang di Pulau Bidong, di Pulau Perhentian dan juga di Pulau Redang.
Selepas ancaman itu berlaku, batu karang telah mati, musnah disebabkan ribut pabuk ini. So macam mana kita boleh memulihkan kawasan-kawasan batu karang yang telah musnah ini? Salah satu cara adalah kita buat restorasi terumbu karang. Restorasi terumbu karang di mana kita cuba menambahkan kawasan terumbu karang. Contohnya akibat daripada ribut pabuk yang melanda di kawasan pesisiran Terengganu dan atas pulau-pulau menyebabkan terumbu karang patah dan musnah. Salah satu cara untuk memulihkan batu-batu karang yang telah patah dan musnah adalah melalui aktiviti restorasi terumbu karang. Melihatkan keindahan dasar laut di Pulau Pidong dan kawasan sekitarnya adalah kejayaan besar buat pensyarah dan pelajar UMT. Dr. Fazrul dan pasukannya pula melakukan kajian saiz ikan di sekitar Pulau Pidong. UMT antara pelopor teknik pemasangan tukun di dasar laut. Tukun tersebut berfungsi sebagai habitat anak ikan. Pemasangan tukun tiruan ini adalah projek sepanjang masa. Ini kerana tukun yang dipasang mudah musnah akibat ribut dan juga bot nelayan Pukat Tunda. Tukun ni adalah untuk menggantikan habitat semula jadi yang telah terkesan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi tukun ni mengambil masa untuk menggantikan habitat tersebut. Namun habitat semula jadi masih lagi dianggap sebagai tempat tinggal yang baik bagi ikan-ikan tertentu. Namun kita cuba meningkatkan balik stok populasi ikan ni dengan mengadakan tukun. Dan tukun ni sebenarnya kita cuba harapkan yang tukun ini menjadi tempat tinggal kepada coral. Dan coral-coral ni akan menarik perhatian plankton dan ikan kecil. Dan ikan kecil ni akan menarik perhatian ikan besar. Dan diharapkan populasi ini akan meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Dr. Fazrul lagi, hasil daripada pemasangan tukun tersebut telah banyak memberikan impak positif. Hasilnya, bilangan populasi anak ikan semakin bertambah. Ini sekaligus meningkatkan bilangan ikan matang. Namun Dr. Fazrul tidak mudah berpuas hati. Kajian sebegini perlu dilakukan secara berterusan. Impaknya juga bukan dalam waktu yang singkat. Mengikut data yang saya rekodkan, dalam masa tempoh 2 tahun berlaku peningkatan walaupun dalam kadar perlahan. Peningkatan itu berlaku, namun peningkatan itu agak perlahan disebabkan cuaca kita yang tidak menentu. Di kawasan Pantai Timur, kita ada monsun, jadi pada bulan 10 hingga bulan 1, lautan itu agak bergelora. Jadi cuaca tidak stabil dan arus juga tidak stabil. Berbagai kajian saintifik dilakukan khusus untuk manfaat nelayan dan juga golongan pengguna. Pemilihan tukun yang betul juga amat penting agar ia tidak memudaratkan. Dulu, pada waktu dulu mungkin orang desain tukun sebegini menggunakan tayar dan bentuk-bentuk tertentulah. Tetapi dalam masa yang sama, kesan daripada bahan kimia daripada tayar ini mungkin memberi kesan kepada air di sekeliling kawasan yang diletakkan itu. Dan ianya mungkin akan beri efek kepada ikan itu sendiri. Dapatan daripada kajian yang saya baca, mungkin terdapat mikroplastik dalam ikan itu sendiri. Yang tu kajian mendalam dilakukan oleh para penyidik lainnya di UMT. Tapi memang terdapat kandungan mikroplastik di dalam ikan dan ini agak berbahaya lah kalau kita termakan dan beri kesan kepada diri kita sendiri. Batu karang bertindak sebagai benteng dan perlindungan pantai terhadap ombak yang kuat. Ia juga menyediakan kawasan yang selamat dan penuh dengan makanan untuk tumbuh besaran anak-anak ikan. Batu karang menjadi perlindungan kepada berbagai hidupan marin. Usaha Dr. James Tan dan pasukannya berjaya meningkatkan aktiviti pelancongan dan perikanan, juga menjawab persoalan yang lebih menakutkan. Pernyataan daripada Jabatan Perikanan, mereka jangkakan yang jikalau kita tidak jaga sumber ikan kita secara mapan, tidak mustahilnya akan pupus pada satu hari nanti dan dijangka dalam 10 atau 20 tahun lagi. Kita risau benda ini akan berlaku dan
masih belum terlambat untuk kita jaga sumber perikanan kita. Dan kita kena mesti dekati pemegang taruh utama iaitu nelayan. Agar mereka sedar yang mereka bertanggungjawab terhadap sumber stok ikan negara kita agar tidak pupus pada satu hari nanti. Keindahan dasar laut sebegini adalah rezeki nelayan. Raut wajah kegembiraan mereka setiap kali proses menaikkan ikan di jeti, satu kelegaan bagi semua pihak, terutama golongan penyelidik. Bakti golongan nelayan membekalkan sumber protein utama kepada manusia sewajarnya dihargai. Keringat mereka tiada galang gantinya. Komuniti dasar laut dan golongan penyelidik pula adalah adiwira yang jarang dialunkan sumbangannya. Simboliknya, komuniti dasar laut inilah yang merawat luka nelayan.